Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Aqidah At-Tahawiyah. Dan setelah daripada kita, maksudnya kita akan baca pada malam ni dua kitab. Yang pertamanya Aqidah At-Tahawiyah, yang keduanya adalah yang pertama kita Aqidah At-Tahawiyah, yang keduanya adalah kitab Bustanul Arifin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah jadi kata Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Wa inna Muhammadan 'abduhu al-mustafa wa nabiyyuhu al-mujtaba wa rasuluhu al-murtada wa annahu khatamul anbiya'i wa imamul atqiya'i wa sayyidul mursalina wa habibu rabbil alamin wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawa. Jadi kita sambung balik pengajian kitab Aqidah At-Tahawiyah. Ya, suatu kitab yang membincangkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh seorang ulama yang cukup masyhur yang dikenali sebagai Imam At-Tahawi, yang mana ulama ataupun Imam At-Tahawi ini adalah ulama yang hidup pada generasi salaf dahulu. Baik, kata dia antara akidah yang mesti dipegang oleh setiap mukallaf, setiap orang Islam mesti kena berpegang dengan akidah ini adalah wa inna Muhammadan 'abduhul mustafa, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hamba. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hambanya yang terpilih. Maksudnya Nabi Muhammad yang anak lelaki kepada seorang yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, yang mana ibu dia adalah Aminah Az-Zuhriyah, yang dilahirkan pada tahun Gajah di Mekah, yang wafat di Madinah. Muhammad itu adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan maksud dia bukanlah anak Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bukanlah Tuhan, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang terpilih. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam pun, orang kafir, semuanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sana ada sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi yang dibersihkan, Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibersihkan, dan Rasulnya yang diredai. Jadi Nabi Muhammad adalah hamba Allah, Nabi Muhammad adalah Nabi Allah, Nabi Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perkataan ini Imam At-Tahawi menyebut bahawasanya Nabi Muhammad adalah Nabi Allah dan Rasul Allah. Jadi seolah-olah Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita bahawasanya Nabi adalah suatu benda, manakala Rasul adalah suatu benda yang lain. Nah, sebenarnya dalam membincangkan tentang apakah maksud Nabi dan apakah maksud Rasul, sebenarnya ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama, mereka berpandangan bahawasanya Nabi dan Rasul adalah dua perkataan untuk suatu hakikat yang sama. Dengan maksud setiap Nabi adalah Rasul dan setiap Rasul adalah Nabi. Itu maksud dia.
Maksudnya setiap nabi adalah setiap rasul adalah nabi dan setiap nabi adalah rasul. Maksudnya nabi dan rasul adalah benda yang sama. Dua nama bagi hakikat yang sama. Okey, itu mengikut pandangan sebahagian daripada ulama. Namun majoriti ulama mereka berpandangan bahawasanya nabi dan rasul adalah dua perkara yang berbeza. Nabi dan rasul dua perkara yang berbeza. Nabi diambil daripada perkataan naba. Naba makna dia berita. Sebagai contoh kita baca Al-Quranul Karim, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Tentang apakah mereka itu saling bertanya? 'Anin naba'il 'azim, tentang suatu perkara, suatu berita yang besar. Jadi an-naba' di sini dengan makna berita, dengan makna cerita yang besar. Jadi bermakna nabi diambil daripada perkataan naba' dengan maksud mereka yang diberi wahyu, yang diberi berita kepada golongan tersebut. Manakala rasul adalah orang yang diberikan ataupun orang yang dijadikan utusan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi nisbah kepada di antara dia dengan Allah, dia adalah nabi. Nisbah kepada di antara dia dengan hamba Allah, dinamakan dia sebagai rasul. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda yang ingin hamba sampaikan bahawasanya di sana pandangan majoriti ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahawasanya nabi dan rasul adalah dua yang berbeza. Maksudnya nabi suatu benda, rasul suatu benda yang lain. Okey, apakah perbezaan di antara nabi dengan rasul? Di sini ada sedikit perbezaan juga di kalangan ulama, yang mana sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya perbezaan di antara nabi dan rasul adalah nabi dan rasul seorang yang menerima wahyu. Cuma rasul dibebankan, diwajibkan, diperintahkan kepadanya supaya menyampaikan. Menjadi tanggungjawab kepada rasul supaya menyampaikan. Manakala nabi bukanlah tanggungjawab dia untuk menyampaikan. Okey, itu perbezaan di antara nabi dan rasul. Atau pandangan sebahagian daripada ulama dan pandangan yang masyhur. Namun ada juga pandangan yang lain mengatakan bahawasanya nabi dan rasul adalah kedua-dua dibebankan untuk menyampaikan. Cuma perbezaannya adalah rasul mempunyai syariat tersendiri, manakala nabi dia meneruskan syariat rasul yang sebelum daripadanya. Jadi kesimpulan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim adalah nabi Allah dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berbeza dengan wali. Rasul adalah ataupun martabat kerasulan, dia bukanlah suatu yang boleh diusaha. Bahkan ia adalah pilihan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak fikir lagu mana aku nak jadi rasul, tak ada. Tak boleh kita nak fikir lagu mana cara aku nak jadi rasul. Kerana rasul adalah pilihan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan nabi, berbeza dengan wali. Wali ni adalah hamba Allah taala yang rapat, yang dekat dengan Allah. Dia wali, martabat kewalian boleh diusahakan. Cara untuk ataupun seorang yang ingin mencapai martabat yang boleh dia mendekatkan diri kepada Allah, ada cara. Ada cara. Jadi maksudnya boleh seseorang berusaha untuk mencapai maqam kewalian, tetapi tidak boleh seseorang berusaha untuk mencapai maqam kerasulan. Sebab rasul, nabi adalah pilihan mutlak Allah. Manakala wali, ia boleh diusaha walaupun pada hakikatnya adalah pilihan Allah, tetapi sebenarnya boleh seorang itu berusaha untuk mencapai maqam kewalian. Okey, bagaimanakah cara untuk berusaha untuk mendapat maqam martabat wali? Cara dia mudah je, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb." Sesiapa yang memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku isytihar perang untuknya. Orang yang memusuhi wali aku isytihar perang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi." Maksudnya tidak ada suatu benda yang seorang hamba mendekatkan diri kepada aku yang paling aku kasih
melainkan dia melakukan apa yang aku fardukan kepadanya. Jadi dibuat benda yang diwajibkan, tinggal benda yang diharamkan. Lepas tu, okey, itu yang pertama. Yang keduanya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sentiasalah hamba-ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan perkara-perkara sunat. Jadi, yang pertama tinggal benda yang wajib, buat benda yang wajib, tinggal benda yang haram. Lepas tu, perbanyakkan melakukan benda sunat secara berterusan. Lepas tu, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, sehingga aku kasih kepada dia. Dia akan sampai kepada maqam kewalian, orang yang rapat dengan Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Manakala Rasul tidak boleh kita berusaha untuk mencapai maqam tersebut. Katanya, wa annahu khatamul anbiya'i wa imamul atqiya'i wa sayyidul mursalina wa habibu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Maksud penutup para nabi adalah nabi Allah ramai. Nabi Allah ramai. Nabi Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, dengan kesepakatan ulama tanpa ada perselisihan. Sepakat ulama mengatakan Nabi yang mula-mula diutuskan, Nabi yang mula-mula sekali adalah Nabi Adam alaihissalam. Baik, setelah daripada Nabi Adam, tak tahu ramai mana Nabi. Ada sebahagian Nabi, sebahagian Rasul diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebahagian lain tidak diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ramai Nabi, maka penghujung Nabi tidak ada dah Nabi yang dibangkit, yang diutuskan, yang dilahirkan, yang akan dilahirkan, yang akan dilantik setelah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Isa pada akhir zaman apabila dia turun, bukanlah bermakna ada Nabi setelah daripada Nabi Muhammad, tetapi Nabi Isa telah dilantik menjadi Nabi, menjadi Rasul sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah penghujung segala Nabi, dengan maksud tidak ada Nabi yang dilahirkan ataupun yang diutuskan selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad adalah imam, pemimpin kepada para muttaqin, para orang-orang yang bertakwa, imamul atqiya. Rasulullah adalah imam, pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Setiap orang yang mengaku dia tu duduk maqam tinggi mana sekalipun, dia tidak boleh langgar, dia tidak boleh tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada golongan-golongan tertentu yang mendakwa bahawa saja mereka ini ahli tasawuf, tapi sebenarnya mereka ini adalah golongan yang sesat, golongan yang hakikat yang sesat, yang mana mereka mendakwa bahawasanya mereka ada amalan-amalan tersendiri yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh sembahyang pakai niat dan seumpamanya. Maka sebenarnya dia adalah sesat lagi menyesatkan. Kerana kita kena ingat, siapa pun dia mesti kena jadikan Rasulullah sebagai imam. Orang-orang yang bertakwa mesti kena jadikan Rasulullah sebagai imam, sebagai ikutan. Sebab Rasulullah adalah imamul atqiya, pemimpin, imam kepada orang-orang yang bertakwa. Wa sayyidul mursalin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu, ketua segala rasul. Itu adalah maqam yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku adalah penghulu kepada anak Adam pada hari kiamat, dan aku tidak berbangga dengan kedudukan tersebut. Wa habibu rabbil alamin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Tuhan sekalian alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Tuhan sekalian alam. Dan perkara-perkara yang disebut oleh Imam At-Tahawi ini mesti setiap mukallaf, setiap orang Islam berpegang, kerana ia termasuk dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Katanya lagi, wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawa. Setiap pengakuan menjadi nabi sesudah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu kesesatan dan kerana hawa nafsu. Ini kata Imam At-Tahawi. Kena ingat,
Mana-mana orang yang mengaku menjadi nabi, menjadi rasul setelah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya golongan tersebut adalah golongan yang sesat, mengikut hawa nafsu, tipu, pelawak, kadzab, pendusta, amat-amat pendusta. Selepas daripada Rasulullah, ramai mana yang mendakwa menjadi rasul? Terlalu ramai. Antaranya Musailamatul Kadzab. Musailamah al-Kadzab. Al-Kadzab ni bahasa Arab. Kadzab makna pendusta, orang yang sangat-sangat berdusta. Dia panggil sirah mubalaghah. Orang yang sangat-sangat pendusta. Itu makna al-Kadzab. Musailamatul Kadzab. Dan sampai ke zaman kita ni dah tahulah ramai mana. Di zaman kita, hak yang kita masih lagi hidup ni, zaman kita ni, hak yang kita maksudnya hak yang kita dengar, tokoh kita masih lagi hidup ni, maksudnya di zaman kita tak tahu ramai mana, di tempat kita, di tanah Arab, di mana-mana ada orang yang mendakwa menjadi nabi dan menjadi rasul. Sebenarnya itu adalah sesat, mengikut hawa nafsu, mengaruh. Tapi masalahnya ramai juga pengikut. Itu jadi hak yang masalah. Allah Rabbi. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyesatkan seseorang, maka tidak ada seorang pun yang memberi hidayah, yang dapat memberi hidayah, dapat memberi petunjuk. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyesatkan seseorang, maka tidak ada orang yang dapat memberi hidayah kepada dia. Manakala Allah Taala, orang-orang yang Allah Taala bagi hidayah, maka tidak ada orang pun yang dapat, tidak ada siapa pun yang dapat menyesatkan dia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita hidayah, mengekalkan kita di atas hidayah, menambahkan hidayah di atas hidayah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kitab Aqidah At-Tahawiyah, kita berhenti sini dulu. Kita baca kitab yang kedua, iaitu kitab Bustanul Arifin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insyaAllah kita baca kitab yang kedua, iaitu kitab Bustanul Arifin. Yang mana kitab Bustanul Arifin maksudnya adalah tamang-tamang tamang orang-orang yang arifin, orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kitab ni lebih kepada kitab berkait dengan akhlak, berkait dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, berkait dengan tasawuf kitab ni. Jadi Imam Nawawi seorang ulama yang besar yang di mana dia buat kitab Bustanul Arifin yang menjadi pedoman bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata dia, kita muka surat 36, hadis pertama pada menyatakan niat dan ikhlas. Jadi sebelum daripada ni kita bincang panjang lebar dah berkenaan dengan bab pertama pada menyatakan ikhlas dan menghadirkan niat pada segala amalan yang zahir dan batin. Lepas tu muka surat 36 kata dia, hadis pertama menyatakan niat dan ikhlas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat hati ini adalah tempat pandangan Allah. Hati adalah tempat pandangan Allah. Manakala tempat pandangan manusia dia berbeza, tempat berbanding dengan tempat pandangan Allah. Manusia, tempat pandangan manusia adalah muka. Muka lah. Macam kita nak tengok orang puan pun kita tengok muka. Orang puan nak tengok orang lelaki pun tengok muka. Maksudnya kalau kita nak jadikan perempuan tu sebagai isteri, kita tengok muka lah. Baik. Jadi kita, tempat pandangan manusia adalah muka. Sebab itulah kita duduk jaga semua muka kita tu nak beri nampak lawa. Sebab nak suruh orang tengok nampak beri senang, nampak beri comel, orang tengok pun sejuk muka. Baik. Tapi tempat pandangan Allah adalah hati. Jadi alangkah ruginya bagi mereka yang berusaha siang malam menjaga tempat pandangan manusia tapi mengabaikan tempat pandangan Allah. Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kita. Allah Ta'ala tidak melihat kepada keturunan kita. Allah Ta'ala tidak melihat kepada harta benda kita. Tapi walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memandang kepada hati-hati kamu dan memandang kepada perbuatan-perbuatan kamu. Jadi hati adalah tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara ataupun syarat yang paling penting, syarat yang paling besar agar amalan kita, ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah
dengan kita baiki hati kita, kita jaga hati kita, kita kena niat molek dan kita kena ikhlas molek di dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama pada menyatakan niat dan ikhlas. Katanya, An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Maksud muttafaqun alaih. Artinya daripada Amiril Mukminin. Amiril Mukminin, maksud Amiril Mukminin adalah ketua kepada orang beriman. Amiril Mukminin maksudnya ketua kepada orang beriman. Amiril Mukminin ini adalah gelaran yang diberikan kepada Sayyidina Umar. Pemimpin umat Islam yang mula-mula sekali diberi gelaran Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar. Setelah daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-11 Hijrah, pada bulan Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah, maka sepakat para sahabat untuk melantik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi pengganti Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah hidup, Rasulullah yang memimpin umat Islam, maka para sahabat panggil Rasulullah dengan nama Nabi Allah ataupun Rasulullah. Jadi apabila Abu Bakar menjadi pengganti Rasulullah, Abu Bakar bukan Nabi, Abu Bakar bukan Rasul. Maka para sahabat, orang-orang beriman ketika itu, mencari apakah panggilan yang patut diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai ketua kepada orang beriman ketika itu. Maka sepakat para sahabat memanggil Abu Bakar dengan perkataan Khalifata Rasulillah. Maksudnya pengganti Rasulullah, ya Khalifata Rasulillah, wahai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada zaman Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar dia bukan khalifah Rasulullah, dia adalah pengganti kepada Abu Bakar. Maka kalau sekiranya panggil khalifah, maka kena kata dua kali, Khalifati Rasulillah, wahai pengganti kepada pengganti Rasulullah. Jadi kalau lepas daripada Sayyidina Umar pula, kena tiga kali lepas daripada Sayyidina Umar. Maksudnya kalau semakin ramai, semakin banyak, kena ulang. Jadi maka ketika itu perlu kepada mencari panggilan yang lain agar digunakan panggilan tersebut kepada pemimpin umat Islam. Maka akhirnya sepakat para sahabat meletakkan panggilan kepada Sayyidina Umar dengan panggilan Amirul Mukminin. Itu maksud Amirul Mukminin. Daripada Amirul Mukminin, kunyah dia Abi Hafs. Abi Hafs bapa kepada singa. Abi Hafs adalah kunyah. Kunyah ni adalah panggilan yang dimulakan dengan lafaz ayah ataupun ibu. Itu makna kunyah. Nama dia adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar antara sahabat yang cukup hebat lah. Jadi molek sangat kalau kita pakat baca sementara PKP ni. Banyak masa yang terluang cuba kaji sejarah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah daripada kita baca sejarah Rasulullah, sirah Abu Bakar, terus kita baca pula sejarah Umar. Umar seorang yang cukup hebat. Kerana Islam lah sampai ke hari ini kita kenal Sayyidina Umar. Tetapi kalau bukan kerana Islam, maka Sayyidina Umar tidak dikenali, tidak disebut. Tetapi kedatangan Islam, maka Islam itu memuliakan setiap penganutnya, termasuklah Sayyidina Umar. Islam memuliakan kita. Orang yang Islam adalah orang yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu hakikat yang perlu kita kena yakini, yang perlu kita kena pegang kemah-kemih. Tidak ada yang paling mulia di sisi Allah melainkan orang Islam. Manakala orang kafir adalah golongan yang cukup hina. Dan apabila Sayyidina Umar memeluk Islam, berjuang bersama dengan Rasulullah, siang dan malam bersama dengan Rasulullah,
Akhirnya sampai ke sekarang kita nak sebut semua nama Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya senya segala amalan itu dengan niat, dan hanya senya bagi setiap orang itu apa yang diniatkannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya senya segala amalan itu dengan niat. Jadi setiap amalan perlu kepada niat. Dan hanya senya bagi setiap orang itu apa yang diniatkannya. Dia dapat apa yang dia niat. Dia niat molek dapat molek, niat tak molek dapat tak molek. Sebab itulah penting niat. Hadis ni, kalau kita tengok hadis ni dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan kita dapati Imam Bukhari meletakkan hadis ini adalah hadis yang pertama dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis mula-mula dalam kitab Sahih Bukhari yang diletak oleh Imam Bukhari adalah hadis ni. Hadis ni. Baik. Sebab dia ramai ulama meletakkan hadis ni pada permulaan kitab mereka. Kerana ulama nak pesan kepada kita supaya kita ambil beratlah. Supaya kita ambil berat tentang keikhlasan. Kerana kalau tidak ada keikhlasan, maka sia-sia, rugi saja apa yang kita buat. Maksudnya, apa jua kebaikan yang kita buat, apa jua kebaikan yang kita buat, apa jua ibadat yang kita buat, kalau sekiranya tidak ada keikhlasan, maka ia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah malangnya bagi mereka yang siang malam, penat lelah, letih, bekerja, tetapi tidak ada ganjaran, tidak ada gaji. Maka syarat yang pertama yang perlu dipatuhi dan perlu dipenuhi agar ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan. Dan sebelum daripada ni pernah hamba sebut suatu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, tak silap ingat, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan 3 golongan. Yang pertamanya golongan yang berjuang fi sabilillah, perang sampai ke mati. Yang mana golongan yang kedua adalah golongan yang pandai Quran, orang alim, ulama, orang yang ada ilmu. Golongan yang ketiga adalah golongan yang dermawan. Yang mana kalau kita tengok ketiga-tiga golongan ini adalah golongan yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi punca daripada tidak ada keikhlasan dalam dia berjuang, dalam dia belajar ilmu, dia membaca Al-Quran, dalam dia bersedekah, dia berinfak, maka akhirnya dia dihumbang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itulah kita kena ambil berat tentang keikhlasan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah ni maksudnya adalah berpindah daripada pada asalnya hijrah makna berpindah daripada negeri kufur kepada negeri Islam. Berpindah daripada suatu tempat kepada suatu tempat yang lain. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku 3 kali hijrah. Hijrah yang pertama ke negeri Habasyah, hijrah yang kedua juga ke negeri Habasyah, Ethiopia. Hijrah yang ketiga ke negeri Madinah. Yang mana hijrah yang ketiga sahaja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Manakala hijrah yang pertama, hijrah yang kedua hanya para sahabat sahaja yang pergi. Jadi hijrah apabila Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka yang mampu, untuk berhijrah, maka ketika itu hijrah adalah suatu ibadat yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah kerana Allah dan Rasulnya, maka ganjaran juga adalah ganjaran dia adalah ganjaran yang dia dapat adalah ganjaran hijrah yang dia buat kerana Allah dan Rasul itulah. Orang yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, niat dia begitu, maka ganjaran pun sama dah, Allah Subhanahu wa taala akan bagi. Tetapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha,
orang yang adalah hijrahnya kerana dunia, yang dia akan dapat kerana dunia. Maksudnya kerana suatu benda yang bukan kerana Allah dan Rasulnya, kerana dunia, kerana harta, kerana dah kiralah yang penting kerana dunia. Awi imra'atin yankihuha, ataupun kerana seorang perempuan yang ingin dia berkahwin dengan perempuan tersebut. Jadi disebutkan pula perempuan, sedangkan perkataan dunia merangkumi perempuan. Orang yang hijrah kerana perempuan ke, kerana orang lain ke, bukan kerana Allah dan Rasul, dia termasuk dan hijrah kerana dunia. Tetapi disebut pula kerana perempuan, kerana nak khabar bahawasanya benda ni adalah benda yang amat penting, perlu kita kena ambil berat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar dalam ilmu bahasa Arab, ataf awi imra'atin kepada dunia ni dia panggil ataf khas di atas am. Atful khasi 'ala al-'am. Ataf khas di atas am. Maksudnya, perkataan dunia dia merangkumi perempuan, tapi dia sebut pula secara khusus perempuan. Ia memberi isyarat bahawasanya begitu penting ma'ruf, benda yang begitu penting, sehingga kan disebut secara khusus. Jadi fitnah kepada perempuan ni memang cukup bahaya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bab hijrah saja, bukan bab-bab yang lain. Sebab itulah kita kena berhati-hati dengan fitnah perempuan. Kita mesti kena berhati-hati, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak tinggal selepas daripada kewafatanku suatu fitnah yang lebih memberi mudarat kepada kaum lelaki berbanding dengan perempuan. Maksudnya banyak fitnah sebenarnya, banyak fitnah selepas daripada kewafatan Rasulullah. Tetapi fitnah yang paling memberi mudarat kepada kaum lelaki adalah perempuan. Sebab itulah kalau orang yang dia bekerja, yang mana ketika dia bekerja, dia bergaul dengan perempuan, kena berhati-hati dalam pergaulan. Bermuamalah dengan perempuan bukan salah, dibolehkan. Kalau sekiranya kita jaga syarat-syarat, ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh syarak, tak ada masalah. Kita bermuamalah dengan perempuan. Tetapi kita kena jaga. Kita kena jaga batasan dalam percakapan, dalam pandangan, kita kena jaga. Sebab ia adalah suatu fitnah yang cukup-cukup besar. Apatah lagi mereka yang berstatus ustaz. Jangan mudah-mudah melayang perempuan, kerana itu adalah suatu fitnah. Jadi kalau kenal kok, tak payah layang-layang, pakai minta terus, gitu mudah. Tak payah layang-layang. Bahaya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pesanan yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan dalam bab niat Rasul sebut secara jelas perempuan. Jadi maksudnya di antara perkara yang merosakkan keikhlasan adalah perempuan. Itu benda yang perlu kita kena jaga. Barang siapa yang hijrah dia kepada Allah, kepada dunia, yang dia dapat dunia tersebut, ataupun kepada perempuan yang ia ingin berkahwin dengan perempuan tersebut. Maksudnya kerana semata-mata tu je, semata-mata kerana dia ingin berkahwin dengan perempuan, tidak kerana Allah dan kerana Rasul. Bukan kerana agama. Hanya kerana seorang perempuan yang ingin dia berkahwin. Sebenarnya, kalau kerana perempuan yang dia ingin berkahwin, kalau kita kata bukan haram, sebenarnya bukan haram. Dia yang tak boleh kerana perempuan, kalau dia nak berzina dengan perempuan tersebut, itu haram. Tetapi walaupun bukan benda haram, tetapi bukan kalau amalan ibadat, bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul, maka tetap dia akan menghapus ganjaran amalan tersebut. Ini disebut dalam hadis ni, kita kena faham. Jangan kita faham pula, kan untuk perempuan kita nak nikah kan? Nak nikah kan benda yang disuruh oleh Allah dan Rasul. Ya betul, benda yang disuruh oleh Allah dan Rasul berkahwin itu. Tetapi kalau semata-mata untuk berkahwin dengan perempuan, tapi tidak memandang kepada perintah daripada Allah dan Rasul dalam melakukan sesuatu perkara, maka disitulah tidak ada keikhlasan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Kalau dia hijrah kepada dunia, dia dapat dunia. Kalau hijrah kepada perempuan, maka dia dapat perempuan. Boleh nikah dengan orang perempuan. Dan kalau kita tengok muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ni, yang pertama kalau kita perhati kata Rasulullah,
Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Sebut 2 kali. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia ataupun kerana perempuan, maka hijrah dia kepada apa yang dihijrah. Tidak sebut pun. Hijrah dia kerana barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia dapat ataupun kerana perempuan yang dia berkahwin, maka hijrahnya adalah kepada dunia dan kepada perempuan tersebut. Ini tak gaya gitu. Rasulullah kabur lagu mana? Rasulullah kabur barang siapa yang hijrah dia kepada dunia yang dia akan dapat ataupun kepada perempuan yang dia akan berkahwin, maka hijrahnya kepada apa yang dihijrahkan. Jadi bermaksudnya tidak disebutkan perkataan dunia dan perkataan perempuan 2 kali berbanding dengan perkataan Allah dan Rasul. Ini memberi isyarat kepada kita bahawasanya benda yang baik banyak kali kita sebut tidak menjadi masalah. Bahkan benda yang baik kita dituntut perbanyakkan kita sebut benda yang baik. Tapi kalau benda yang tidak baik tak perlu sebut banyak. Jangan sebut banyak. Dia sebut banyak ni menunjuk bahawasanya hati kita kasih. Dia apabila dia sebut jadi saya kasih kepada benda tu. Dia kadang-kadang orang tak minat kepada suatu benda, tapi dengar orang ni duk sebut, orang ni duk sebut, akhirnya minat. Kita ingat masa hamba ingatlah masa hamba kecil-kecil dulu, jarang hamba jumpa tengok orang puan hok yang minat bola. Jarang lah masa hamba kecil-kecil dulu. Kita memang kaki minat bola sungguh masa kecil dulu. Kita memang berahi sungguh lah main bola pagi tengah hari, matahari atas kepala tu main lagi. Masa umur belas-belasan dulu. Minatnya main bola. Baik, kalau berlawan Piala Dunia ke Piala Malaysia ke, tak kira, memang bersorok bergelapakan ya. Minatnya bola. Dan kita jaranglah tengok masa zaman tu orang puan minat bola. Tapi zaman kita ni Allah Rabbi, orang puan Allah kan lelaki minat bola. Padahal kalau bola sepak pun tak kena. Sebab dia jadi gitu, sebab dia bergaul dengan ataupun dia dikelilingi dengan peminat-peminat bola. Orang ni duk cerita bab bola, orang ni duk cerita bab bola, duk cerita. Bila dia sebut-sebut sama, akhirnya masuk dalam hati dia. Begitu juga dalam masalah dunia. Dia sebenarnya bab dunia jangan perbanyakkan, jangan sebut banyak. Kalau sebut banyak dia maka masuk dalam hati. Dia kita kena sebut banyak benda-benda yang baik. Allah dan Rasul kita kena perbanyakkan sebut agar Allah dan Rasul berada dalam hati kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi lagi, hadis kedua pada menyatakan larangan terhadap bid'ah di dalam agama. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, muttafaqun alaih. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita isyak pukul berapa 8.32 isyak dah. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dululah. Untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Jadi insya-Allah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Terima kasih kepada pihak Masjid Terbauk, khususnya kepada Ustaz Ridwan, Buah Mizi, AJK kerana jemput hamba untuk buat kuliah online. Allah Rabbi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita agar kita dapat membaiki niat kita, dapat memantapkan akidah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas akidah yang betul, di dalam husnul khatimah. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.